Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nak cakap tentang solat. Okey, pengertian solat dari segi istilah adalah ibadah wajib yang sedia diketahui dalam Islam, tetapi sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, solat merupakan perkataan atau perbuatan bertujuan untuk mengagungkan Allah, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, beserta syarat-syarat dan rukun-rukun khas. Islam ni, banyak mana pun amalan yang diperbuat, kalau tak solat tak diterima juga. Dalam kehidupan sebagai seorang Muslim, solat adalah kewajipan yang sangat penting. Dalil dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa aqimus salat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Okey, makna dia, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama dengan orang yang rukuk. Okey. Dari As-Sunnah, Ani bin Umar radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني إسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Terbina Islam atas 5 perkara, iaitu penyaksian tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita dah mati nanti, amalan kita, pahala yang kita buat selama kita hidup di dunia ni yang akan bantu kita nanti ke akhirat nanti. Sudah terang lagi bersuluh tinggalkan solat ni merupakan dosa, apatah lagi kalau kita sengaja tinggalkan. Tengok isu semasa sekarang, ramai yang mempermainkan solat, pasal lagu DJ, menari-nari, berjoget, berpakaian telekung, tapi menari, mempermainkan solat. Okey, orang-orang yang meremehkan ibadah ni dikategorikan dalam Quran sebagai seorang munafik. So, tempat mereka ni adalah neraka jahanam. So, nanti ke akhirat kelak, orang-orang munafik ni dia akan tergolong dengan orang-orang kafir dan akan dihumban ke dalam neraka jahanam. Kita manusia, Allah kurniakan akal fikiran, boleh fikir mana baik, mana buruk. So macam muhasabahlah diri tu kan. Kita ni sama-sama tak sempurna. Sejahat mana pun kita, kesalahan kita sebesar mana pun, jangan lupa solat. Kita solat ni bukan nak tunjuk kita ni baik, nak tunjuk kita ni sempurna, bukan. Tapi kita solat ni sebab kita ni hamba. Kita nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. So, muhasabahlah diri anda semua sebelum terlambat. Jangan tunggu esok. Belum tentu esok kita hidup. Terima kasih. Okey, kita teruskan dengan tema seterusnya, iaitu tema akidah, iaitu bertajuk beriman kepada qada dan qadar, which is termasuk di dalam rukun iman yang ke-6, di mana kita wajib mengimaninya dan tidak sempurna iman seorang hamba jika tidak mengimaninya. Beriman kepada qada dan qadar ini berarti yakin dan percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan segala sesuatu apa yang akan menimpa hambanya, sama ada baik ataupun buruk. Dalam Al-Quran, ketetapan qada dan qadar disampaikan di dalam surah Al-Qur'an pada ayat kedua, yang bermaksud memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Okey, seterusnya eloklah kita fahami dulu apakah yang dimaksudkan dengan qada dan qadar ini. Walaupun maksud kedua-duanya saling berkaitan, tapi ia mempunyai maksud yang berbeza. Qada dari segi bahasa ialah ketetapan ataupun ketentuan, iaitu sesuatu kepastian yang telah ditentukan sebelum kelahiran kita di dunia. Ketetapan ini telah Allah tentukan sekitar dalam usia kita 4 bulan di dalam rahim. Allah telah meniupkan roh. Saat itu segala takdir seperti mati, jodoh dan lain-lain telah pun ditentukan. Manakala qadar pula bermaksud ukuran atau pertimbangan. Maksudnya sesuatu ketetapan yang telah diciptakan berdasarkan ukuran Allah kepada setiap diri manusia. Masuklah perkara seperti musibah, kecelakaan, penyakit dan lain-lain. Qada dan qadar ini ialah takdir yang telah ditentukan. Bolehkah ia diubah? Mari kita ulas pula pembahagian takdir ini. Takdir terbahagi kepada dua, iaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Di mana takdir mu'allaq ini ialah
yang boleh diubah, di mana ia disesuaikan dengan perbuatan amalan manusia itu sendiri. Kita buat baik, Allah akan balas dengan kebaikan, dan begitulah sebaliknya. Ingat, Allah tidak pernah lalai dengan apa yang kita lakukan. Contoh, kemiskinan boleh diubah if that someone rajin berusaha untuk mengubah nasibnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11 yang bermaksud kami tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu kecuali kaum itu sendiri mengubah nasibnya. Oke. Mubram pula. Mubram ini takdir yang sudah pasti kepastiannya tidak akan berubah, seperti kematian kita, kelahiran, siapa jodoh kita, apa jantinya kita, siapa parents kita, dimana kita tidak tahu, tapi ianya pasti. Oke, sekian sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.